Assalamualaikum, salam Malaysia Berani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri merakamkan penghargaan kepada Presiden Rusia atas jemputan sidang kemuncak BRICS di Kazan. Menerusi catatan di Facebook, Datuk Seri Anwar turut ucap terima kasih kepada Menteri Ekonomi yang mewakili beliau ke sidang berkenaan. Ia bagi menyatakan kebersamaan Malaysia dalam usaha dan upaya melonjak kedudukan dan pendirian negara. Dalam pada itu, pengiktirafan Malaysia sebagai negara rakan dalam BRICS buka peluang untuk tingkatkan perdagangan dan hubungan dua hala antara negara blok itu. Menteri Komunikasi menyatakan kerajaan bagaimanapun belum lagi membincangkan perkara berkenaan secara khusus. Setakat ini, Putrajaya amat mengalu-alukan penerimaan BRICS terhadap Malaysia bersama 12 negara lain. Mengenai Belanjawan 2025 pula, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan ambil maklum cadangan serta kebimbangan berhubung penetapan baharu kenaikan gaji minimum dan sumbangan wajib KWSP. Jurucakap kerajaan memberitahu perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini dan sebarang keputusan mengenainya akan diumum pada sesi penggulungan Belanjawan 2025 nanti. Sementara itu, Menteri Komunikasi jelaskan RUU Keselamatan dalam Talian langkah bagi menutup kelompangan undang-undang kerana tiada takrifan tepat bagi jenayah buli termasuk buli cyber dalam negara. RUU tersebut akan dibawa ke sidang Parlimen kali ini bagi memastikan daripada segi keseluruhannya internet selamat untuk kanak-kanak dan keluarga. Bacaan kali kedua RUU itu dijangka pada awal Disember. Tragedi tsunami pada 2004 yang ragut lebih 230,000 nyawa di 14 negara membentuk semula cara menangani dan pengurusan risiko bencana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia berupaya memperkukuh komitmen dan kesaling hubungan antara negara ASEAN tentang keperluan mendesak agar setiap usaha berterusan diselaras bagi mengurangkan risiko bencana alam. Persatuan Kebudayaan Guangdong Malaysia mohon maaf atas insiden pengibaran bendera asing pada malam perarakan Guangdong sedunia di Teluk Intan semalam. Pengurusinya berkata tindakan kibar bendera negara lain tidak dirancang dalam tentatif sedia ada oleh pihak pengelola. Pihaknya akan teliti segala aspek yang perlu dibaiki demi menjayakan program itu. Dalam pada itu, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan mahu semua pihak termasuk penganjur program lebih sensitif dengan undang-undang negara. Beliau yang juga ahli Parlimen Teluk Intan berkata kedaulatan negara wajib dihormati dan dipelihara bagi memastikan insiden sama tidak berulang. Semua lampangan terbang dan pintu masuk negara dipantau rapi oleh SPRM. Ini bagi mengesan sebarang kemungkinan aktiviti atur counter atau counter setting. Ketua Pesuruhjaya SPRM bagaimanapun memberitahu tumpuan khususnya di KLIA yang menjadi pintu masuk utama untuk warga asing. Sementara itu, SPRM cadang wujudkan SOP khusus berhubung penguatkuasaan serta pengeluaran hasil REE. Ketua Pesuruhjayanya memberitahu SPRM dapati tiada SOP khusus berkait perkara itu yang boleh mendedahkan kepada penyelewengan dan perlombongan haram. Dalam pada itu, 422 syur penambahbaikan sistem dan prosedur telah diberikan SPRM kepada pelbagai agensi. 229 daripadanya telah berjaya dilaksanakan oleh agensi yang terlibat. Syur berkenaan bukan sahaja mampu meminimumkan risiko rasuah dan penyelewengan, malah berupaya cegah ketirisan hasil kerajaan. 5 maut dalam kemalangan babitkan sebuah lori dan kereta di Jalan Gua Musang, Lojing, Kelantan. Menurut JBPM, mangsa yang maut, pemandu lori serta 4 mangsa yang berada di dalam kereta. Mereka yang tersepit dikeluarkan menggunakan alat khas dan kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian. Jalan Sempang Pulai, Cameron Highlands di kilometer 43.4 berhampiran sempadan Perak Pahang ditutup kepada semua jenis kenderaan. Ini berikutan cerun runtuh di laluan tersebut. Penutupan penuh dilakukan kerana masih terdapat pergerakan tanah di lokasi dan amat berisiko untuk dilalui. Ketua Polis Daerah Ipoh memaklumkan penutupan bermula 5 petang tadi untuk kerja pembersihan.
Susulan ramalan cuaca signifikan dikeluarkan pagi tadi berikutan ribut tropika kuat Trami yang sedang aktif di Laut Cina Selatan. Pengarah Met Malaysia Terengganu menasihati penduduk negeri itu agar waspada kejadian garis badai yang menyebabkan hujan lebat dan angin kencang dalam masa terdekat. Dijangka berlaku peningkatan kelajuan angin di rantau negara hingga 28 Oktober ini. Ia berpotensi bahawa hujan berterusan dan di Sabah serta membentuk garis badai di utara dan pantai timur Semenanjung dalam tempoh itu. Susulan ribut pada Rabu yang jejaskan 7 sekolah di Terengganu, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan pihaknya anggar nilai kerugian kerosakan RM300,000 pabikan 6 sekolah KPM. Manakala nilai kerugian untuk sebuah sekolah kerajaan negeri sedang dalam penilaian. Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai terbabit kes pecah masuk premis makanan di Jalan Duku Kampung Masjid Lama, Kluang, Rabu lalu. Menurut Ketua Polis Daerah, suspek mengaku terlibat kes berkenaan semasa soal siasat dilakukan. Saya akan mendapati lelaki berusia 50 tahun itu mempunyai 10 rekod bersabit kes jenayah. RM300,000 batang rokok putih dianggarkan bernilai RM330,000 dirampas berhampiran pangkalan haram pos rela Pasir Mas. Menurut Komander Brigade Tenggara BGA, pasukan rondaan temukan kotak mengandungi rokok terbabit yang disembunyikan di kawasan semak. Ia dipercayai diseludup dari Thailand untuk pasaran tempatan di kawasan kampung dan ladang yang ramai pekerja warga asing. Tiada pihak ketiga dilantik KWSP bagi menguruskan sebarang permohonan pencarumannya. Menurut Pegawai Perhubungan dan Khidmat Nasihat KWSP, terdapat pelbagai taktik digunakan pihak tidak bertanggungjawab untuk memperdayakan ahli. Terbaru, guna kepala surat KWSP palsu bagi meyakinkan ahli sehingga terpedaya. Selesai menunaikan solat Jumaat, Perdana Menteri melakukan pemeriksaan mengejut di stesen minyak Petronas Presin 16 Putrajaya. Datuk Seri Anwar telah memeriksa pelbagai aspek kemudahan termasuk infrastruktur, tandas dan surau. Beliau mahu penambahbaikan fasiliti dibuat khususnya penyediaan sejadah yang bersih. Usaha itu, ujar beliau, dapat meningkatkan mutu perkhidmatan serta menjamin kebersihan dan keselesaan kepada orang awam. Sambutan 2 tahun Kerajaan Madani bakal berlangsung selama 3 hari bermula 22 November di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur. Menteri Komunikasi memaklumkan penetapan tarikh itu berdasarkan tarikh Datuk Seri Anwar Ibrahim angkat sumpah jawatan Perdana Menteri pada 24 November. Sementara itu, Menteri Komunikasi memaklumkan RTM dan Bernama dipilih menjadi media penyiar utama bagi kepengerusian ASEAN 2025. RTM akan bertindak sebagai penyiar rasmi, manakala Bernama pula sebagai agensi media utama sepanjang penganjuran. MCMC turut diarah agar memastikan setiap lokasi mesyuarat ASEAN di seluruh negara dilengkapi internet berkelajuan 5G. Usaha kekurangan kadar kemalangan libatkan pelajar. Program advokasi keselamatan jalan raya akan terus diperluas ke sekolah dan IPT seluruh negara. Bagaimanapun, jelas pengarah JSPT pada masa bantuan ibu bapa diperlukan bagi membantau pergerakan anak-anak. 112 karya seni catatan bernilai RM1.5 juta dipertonton pada pameran projek 11 Geo Budaya yang kini berlangsung sehingga 31 Disember di Balai Seni Negeri Kedah. Pengarah Lembaga Muzium Negeri memberitahu karya dihasilkan 11 pengkarya bertujuan mendekatkan ilmu seni visual kepada masyarakat. Sejak dibuka Ogos lalu, pameran berjaya menarik lebih 6,000 pengunjung dan masuk hanya percuma. Kerajaan Persekutuan akan memberi kerjasama dan sokongan padu kepada inisiatif ekonomi biru yang sedang dilaksana Sabah. Jurucakap kerajaan memberitahu arahan itu telah diberikan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Sokongan padu itu penting bagi memanfaatkan segala sumber negeri di bawah bayu untuk bantu laksana inisiatif di bawah konsep ekonomi biru. Penggabungan strategik antara Madrid dan HDC akan bentuk ekosistem perdagangan dan industri halal yang lebih kuat dan bersepadu. MITI jelaskan sebagai langkah segera, Jawatankuasa Pro Tem ditubuhkan untuk selaras sumber dan rangka kerja operasi. Jawatankuasa itu juga akan pastikan sebarang penggabungan fungsi dan jawatan akan diurus dengan adil.
Indeks pelopor IP Malaysia meningkat 4% pada Ogos 2024. Mata indeks naik 114.3 mata berbanding 109.9 mata bulan sama tahun sebelumnya. Menurut Ketua Perangkawan, pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan yang meluas merentas semua komponen IP. Median upah bulanan sektor formal meningkat 5.6% pada Jun 2024 kepada RM2,745 berbanding bulan sama tahun lepas. Ketua Perangkawan berkata peningkatan itu menandakan momentum positif dalam pasaran buruh Malaysia pada suku kedua 2024. Keadaan itu turut mencerminkan prestasi ekonomi negara yang kukuh. Semua sektor ekonomi menunjukkan pertumbuhan positif dalam median upah bulanan. 371 projek berjaya dipulihkan Task Force Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai TFST setakat Januari hingga September lepas. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan memaklumkan ia membabitkan 46,139 unit perumahan swasta dengan nilai pembangunan kasar RM44.59 bilion. 348 projek telah memperoleh sijil perakuan siap dan pematuhan. Perdana Menteri Ethiopia yang dalam lawatan kerja di negara ini melawat kilang Proton di Tanjung Malim hari ini. Beliau diiringi Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air dan Ketua Protokol Wisma Putra dan disambut Ketua Pegawai Eksekutif Proton serta pengurusan tertinggi. Beliau meluangkan masa kira-kira 40 minit melawat kilang dan mendengar taklimat mengenai operasi Proton. Hamas sedia hentikan peperangan sekiranya rejim Israel setuju dengan syarat perjanjian genjatan senjata. Jurucakapnya menegaskan pihaknya telah membincangkan beberapa cadangan perjanjian dengan pegawai Mesir di Kahirah. Ini termasuk penarikan tentera Israel dari Gaza, kepulangan penduduk yang dipindahkan, pertukaran tahanan dan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Perundingan semula perjanjian dijadual berlangsung dalam masa terdekat di Kahirah. 3 wartawan terbunuh dan beberapa lagi cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan sebuah hotel di Hasbaya, selatan Lubnan awal pagi Jumaat. Mereka yang cedera merupakan jurukamera dan jurutera daripada stesen berita pro-Iran serta jurukamera daripada saluran milik Hizbullah. Sebelum ini, 5 wartawan terbunuh dalam serangan Zionis di Lubnan termasuk seorang wartawan Reuters. Angka korban akibat taufan tropika Tramil di Filipina meningkat kepada 66 orang dan sekurang-kurangnya 20 orang dilaporkan masih hilang. Pentadbir Pejabat Pertahanan Awam menyatakan 9 wilayah di seluruh negara telah melaporkan kematian berkaitan dengan Trami. Selain itu, puluhan ribu penduduk terpaksa meninggalkan kediaman mereka kerana banjir. Dalam pada itu, Wisma Putra memaklumkan setakat ini tiada rakyat Malaysia terlibat atau terjejas akibat taufan terbabit. Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapi perkembangan taufan tropika Trami. Malaysia mengucapkan takziah dan simpati kepada kerajaan dan rakyat Filipina, terutama kepada bangsa dan keluarga yang terjejas oleh kejadian berkenaan. Siklon Dana yang membadai timur India hari ini memaksa lebih 1,5 juta penduduk dipindahkan ke kawasan perlindungan sementara dengan kelajuan angin mencecah sehingga 110 km sejam mengakibatkan banjir, pokok tumbang dan bekalan elektrik terputus. Beberapa negeri bertindak menutup sekolah serta membatalkan operasi penerbangan. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Amerika Syarikat AS menegaskan semula sokongannya yang tidak berbelah bahagi terhadap kepengurusian ASEAN oleh Malaysia pada 2025. Negara itu berikrar untuk menyokong Malaysia dalam usahanya mempromosikan keamanan dan kestabilan serantau. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin. Pasti merdeka. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.